Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Temu kita pada siri yang ketiga untuk perkongsian tentang tips untuk meraih keikhlasan. Tips untuk meraih keikhlasan, dan kita telah bincangkan 4 daripada apa yang disarankan oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim dalam kitab dia ataupun buku kecilnya Al-Khutuwat ila Sa'adah, jalan-jalan atau langkah-langkah menuju kebahagiaan. Dan kita dah sebutkan yang pertama. Kita ulang sedikit secara ringkas 4 tips yang telah disebutkan sebelum ini. Apa dia? Keempat-empat tips tersebut yang telah kita bacakan dahulunya. Yang pertama disebutkan, tips yang pertama untuk meraih keikhlasan adalah berdoa, meminta kepada Allah agar membantu hati kita untuk teguh di dalam keikhlasan. Yang kedua ikhfa'ul amali, menyembunyikan amalan tersebut daripada pandangan manusia. Itu amalan-amalan yang mudah untuk disembunyikan lah. Ketiga, an-nadharu ila amali salihin mimman hum fawqaka. Perhatikan, bandingkan amalan orang-orang salih yang lebih tinggi, yang lebih hebat berbanding kita. Dan keempat, ihtiqarul amali. Ihtiqarul amali, memandang remeh atau memandang rendah amalan yang kita dah buat. Supaya kita teruskan beramal, supaya kita menambah amalan kita dengan tidak rasa cukup dengan apa yang telah dilakukan. Apapun, dan itu 4 cadangan yang telah diberikan, dan kita teruskan dengan cadangan ataupun tips yang kelima. Tips yang kelima dituliskan oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, al-khawfu min adami qabulil amali. Rasa bimbang, adanya rasa bimbang tidak diterimanya apa saja amalan yang kita dah lakukan. Jadi tips yang kelima ni dia cadangkan agar kita sentiasa ada rasa bila setiap kali kita mengamalkan sesuatu, melakukan apa-apa amalan, boleh jadi Allah tidak terima. Dan sikap ini dalam bentuk yang positif, iaitu membantu untuk kita berterusan melakukan amal, bukan sebaliknya bersifat pesimis. Bila kita takut dan kita pun berhenti kerana bimbang, kalau makin buat makin tidak diterima dan seumpamanya. Jadi bukan itu perspektif yang diambil dalam menggunakan ataupun mengambil tips yang kelima ini. Sebab tu disebutkan di sini, Dr. Abdul Qasim sambung menyatakan, kullu amalin salihin taf'aluhu ihtaqirhu. Apa saja amalan-amalan yang kau lakukan, kau rasakan ianya remeh agar tak puas dengan satu tu je. Wa idza amiltahu kun khaifan min adami qabulihi. Dan bila kau lakukan amalan tersebut, rasakan takut dan bimbang, boleh jadi Allah tidak menerima amalan tersebut. Kemudian beliau berkongsi antara doa yang diajarkan ataupun yang sering dibaca oleh para salaf dahulu. Walaqad kana min du'a'is salafi, Allahumma inna nas'aluka al-amala as-saliha wa hifdhahu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau agar amalan ini menjadi amal yang salih, diterima, dan ianya terpelihara. Amalan itu terjaga, diterima dan terjaga agar ia berterusan. Jadi itu doa yang disebutkan oleh para salaf. Allahumma inna nas'aluka al-amala as-saliha wa hifdhahu. Allahumma inna nas'aluka al-amala as-saliha wa hifdhahu. Dan dia jelaskan bahawa wa min hifdhihi ai adamul ujubi wal fakhr bih. Wal fakhr bihi. Dan antara cara amalan itu terjaga, terpelihara, iaitu dengan menghilangkan rasa ujub, mengelakkan rasa takjub terhadap apa yang kita dah buat, juga mengelakkan daripada berbangga-bangga dengan apa yang telah kita lakukan. bal yabqa al-khawfu min adami qabulihi mu'allaqan. Yang kekal adalah rasa bimbang dan takut
amalan tersebut tidak diterima. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah sebutkan, jangan kalian menjadi seperti orang yang menguraikan balik ikatan selepas ia dipintal dengan kuat. Okey, min ba'di quwwatin ankatha. Benda tu dah diikat kuat elok, lalu disebabkan kita berbangga, ujub dengannya, rasa takjub dengan diri sendiri, cerita-cerita kat orang, habis dia jadi cerai-berai. Okey, elok-elok dah kita ikat kuat amalan tersebut, dan kemudian disebabkan kita rosakkan dia dengan ujub, dengan rasa bangga dan seumpamanya, jadi bercerai-berai, jadi hancur kembali. Ankatha. Okey, dalam surah An-Nahl ayat 92. Dan kemudian penulis kongsikan satu riwayat daripada Imam Ahmad dan Tirmizi, sebagaimana disebut oleh ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata kepada Nabi SAW nak bertanyakan soalan tentang ayat ni. Kemudian ibu kita membacakan ayat ni, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'una. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka bawa untuk disedekahkan, okay, dia nak bagi barang-barang daripada amalan mereka ni, nak beri kepada sesuatu, nak amalkan, dalam keadaan hati mereka risau dan bimbang, gementar, wajilah. Okey, dan Aisyah tanya merujuk kepada ayat ni, huwallazi yasriq wa yazni wa yashrabul khamr wa huwa yakhafu Allah azza wa jal. Adakah orang-orang ni yang takut ni adalah orang-orang yang buat dosa disebabkan dia mencuri ke, dia berzina ke, dia minum arak ke, dan dia rasa takut? Maknanya kalau dia buat dosa, lepas tu tiba-tiba nak buat baik, lepas tu diterima ke tak amalan dia? Adakah ayat ni merujuk kepada orang-orang sebegini? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Abi Bakr As-Siddiq. Bukan itu yang dimaksudkan. Walakinnahumul ladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum khaifuna alla yataqabbala minhum. Bukan itu yang dimaksudkan, dan Nabi jelaskan orang-orang yang disebutkan dalam ayat tadi merujuk pada mereka yang solat, mereka yang puasa, mereka yang bersedekah, mereka yang melakukan amalan salih, tapi mereka bimbang tidak diterima amalan-amalan tersebut, menyebabkan mereka meneruskan lagi amalan dengan bersedekah dan melakukan amalan-amalan lain. Okay, so sebabkan itu juga penulis kongsikan, nukilkan kata-kata Ibn Kathir, okay, bagi pentafsiran ayat tersebut. Dia bagi tahu, ayyu'tuna al-ata'a wa hum khaifuna wajiluna alla yataqabbala minhum li khawfihim ay yakunu qad qasaru fil qiyam bi syarti al-i'ta'. Okay, mereka nak bagi pemberian tersebut dalam keadaan bimbang Allah tak terima. Kenapa? Kerana ketakutan mereka itu disebabkan boleh jadi adanya kekurangan pada apa yang mereka lakukan. Okey. Dan penulis simpulkan dengan mudah, dia bagi tahu, dan wal ikhlasu yahtaju ila mujahadati qabla al-amali wa asna'ihi wa ba'dah. Okey. Sebab itulah hakikatnya keikhlasan ini memerlukan kepada usaha, kesungguhan sebelum melakukan amalan, semasa melakukan amalan tersebut, dan selepasnya. Jadi dalam setiap masa dan ketika kita berusaha untuk memastikan kualiti keikhlasan itu terpelihara. Dan tips yang kelima yang diberikan di sini iaitu kita berusaha merasakan bimbang apa yang kita lakukan boleh jadi tidak diterima. Okay, dan itu membantu untuk kita terus melakukan amalan, menambahkan amalan seperti mana yang ditunjukkan dalam ayat tadi. Orang tu solat dah, mereka bersedekah, mereka bayar zakat, mereka berpuasa. Okay, kemudian mereka nak memberikan, nak menambah amalan-amalan yang lain dalam keadaan mereka rasa takut. Okay, disebabkan takut dan mereka meneruskan amalan. Disebabkan bimbang ada yang tak diterima, mereka menambahkan kebarangkalian agar ada amalan-amalan lain yang diterima.
Okay? Supaya kita tidak salah sangka dan salah tanggapan, iaitu bila kita rasa bimbang amalan kita tidak diterima, barangkali ada sebahagian yang memikirkan, kalau Allah tak terima, kalau aku duk bimbang macam ni, buat apa aku buat, baik aku berhenti. Silap. Okay, itu adalah cara fikir yang terbalik, yang mana sepatutnya untuk menambahkan kebarangkalian untuk kita survive dan berjaya adalah kita menambahkan amalan lagi disebabkan rasa takut tersebut. Okay, sebagaimana kita dalam kehidupan ini, bimbang boleh jadi siapa yang bekerja bimbang gaji dipotong atau gaji dilewatkan. Jadi kita berusaha untuk memenuhi prasyarat yang utama atau KPI agar kita dapat balasan ataupun ganjaran seperti mana yang kita tahu kita layak terima, disebabkan kita cuba sehabis baik untuk memenuhi prasyarat-prasyarat tersebut. Jadi itu tips yang kelima. Okay, merasakan takut dan bimbang agar amalan kita boleh jadi tidak diterima. Keenam, tips yang keenam, penulis berkongsi antara cara untuk meraih keikhlasan ada mutta'athuri bi kalamin nas, tidak terkesan dengan apa orang kata. Okey, tidak ambil peduli, tidak terkesan dengan apa orang kata. Okey, ar-rajulul muwaffaq, kata beliau, huwa alladhi la yata'atharu bi madhin nasi. Okey, orang yang dikurniakan taufik. Okey, hidayatut taufik, seperti mana disebutkan oleh sebagian ulama, maknanya hidayah ni ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga pembahagian. Syekh Muhammad Khalil dalam kitab dia Awal Marrah Tadabbarul Quran, bila dia bincangkan tentang ihdinas siratal mustaqim, disebutkan tiga peringkat hidayah. Okey, hidayatul irsyad, hidayatul taufik dan hidayatul tathbit. Hidayatul tathbit. Okey, hidayatul irsyad apabila kita dapat tahu, maknanya kita diberitahu bahawa ini adalah agama, inilah jalan lurus. Sebagaimana kita tahu solat itu wajib, sebagaimana kita tahu puasa itu wajib, sebagaimana kita tahu sedekah itu sangat digalakkan, zakat itu wajib dan seumpamanya. Tahu, memahaminya, itu hidayatul al-irsyad. Adapun hidayatul taufik, bukti kita mendapat hidayatul taufik apabila kita melaksanakan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham. Okey, bila kita mendirikan solat, kita mendapat hidayatul taufik. Bila kita menunaikan puasa, menunaikan zakat, melaksanakan haji, bersedekah dan merealisasikan setiap amalan-amalan yang soleh, dan itu adalah bentuk at-taufik, maknanya kita menerima hidayatul taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, hidayatul tathbit, iaitu apabila kita berterusan, bukan sekadar melakukannya sekali, maknanya dengan kesungguhan, dengan pelbagai halangan, jatuh dan bangun, jatuh bangun, kita tetap berusaha untuk melakukan amalan tersebut. Itu hidayatul tathbit, iaitu kita teguh di atas amalan sehingga kita menjadi biasa dan kekal dalam keadaan khusyuk dan fokus melakukan amalan tersebut. Jadi di sini diberitahu bahawa orang yang dikurniakan taufik, okey, dia tak akan terkesan dengan apa orang kata, apa orang puji terhadap apa yang dia buat. Fa idza athnau alaihi khairan in fa'ala ta'atan lam yazidhu dhalika illa tawadu'an wa khasyatan min Allah. Kalau ada orang yang puji dia sebabkan dia buat sesuatu kebaikan, dan bila dia buat pula apa-apa kebaikan lepas tu, itu tidak menambahkan apa-apa, melainkan dia semakin rasa rendah diri, semakin takut pada Allah. Jadilah pujian orang kepada dia hanya menyebabkan dia jadi rendah diri, sebab yang selayaknya menerima pujian itu adalah Allah yang memberikan taufik kepada dia. Okey. Wa aiqana bi anna madhan nasi lahu fitnatun, dan dia perlu rasa yakin, dia kena yakin bahawa pujian itu akan menjadi ujian baginya. Fada'a rabbahu ayunajjihi aw yunjihi min hadhihi alfitnati, dan dia doa, dia minta kepada Allah agar menyelamatkan dia daripada fitnah ini, daripada ujian ini.
apabila dia dipuji dan kemudian dia tenggelam dalam rasa seronok kerana dipuji dan kemudian menambahkan amalan kerana pujian dan seumpamanya. Falaisa ahadun yanfa'u madhuhu wa yadurru dhammuhu illallah. Okay, tak ada siapa yang mana pujiannya atau kecamannya memberi kesan kepada kita kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang mana kalau dia puji dan dia memberi kesan kepada kita, yang dia keji dan dia memberi kesan kepada kita. Okay. Jadi wa anzilin nasi manzilata ashabil kubur. Interaksilah dengan semua orang sekeliling kita, bagaikan diorang tu semua akan masuk dalam kubur min adami jalbin naf'i. Seolah-olah mereka ni ahli kubur. Makna apa? Diorang tak boleh buat apa-apa pun kat kita. Apa yang diorang cakap, apa yang diorang kecam, apa yang diorang keji tidak memberi apa-apa kesan kepada kita. Okay. Fi adamil jalbin naf'in laka wa daf'id darrin anka. Okay, diorang cakap apa, diorang tak boleh nak bagi manfaat kepada kita. Diorang cakap apa pun kecaman, diorang tak dapat bagi mudarat kepada kita. Okay, kerana jika dengan izin Allah memberikan mudarat dan memberikan manfaat, itu hanya ketetapan Allah. Kemudian dia nukilkan kata-kata Ibnul Jauzi, okay, dalam kitab dia Saidul Khatir, tarkun nazari ila al-khalqi wa mahwul jahi min qulubihim bil amali wa ikhlasul qasdi wa satrul hali huwa alladhi rafa'a man rafa'a. Huwa alladhi rafa'a man rafa'a. So dia cakap kat sini, sikap-sikap ni iaitu pertama, okay, meninggalkan sikap suka melihat respon orang. Okay, suka melihat apa orang tengok kat kita. Kedua, memadam rasa megah di dalam hati. Okay, rasa megah daripada hati orang-orang yang melihat kita disebabkan melihat amalan yang dilakukan. Memadamkan rasa megah dalam hati mereka dengan amalan yang dilakukan. Okay, yang tadi tinggalkan sikap suka nak tengok macam mana orang respon terhadap apa yang kita buat. Okay, padamkan rasa megah, rasa gempak, rasa macam bagus sangat. Okay, ketiga, ikhlaskan tujuan, buat hanya kerana Allah. Dan keempat, tutup kebaikan yang dilakukan tersebut, sembunyikan daripada pengetahuan orang lain. Hanya Allah yang tahu. Dan itulah yang tinggi. Huwaladzi rafa'a man rafa'a. Itulah yang tinggi berbanding yang semua apa-apa yang tinggi. Maknanya paling tinggi kedudukannya sebegini. Okay, kita tak rasa terkesan dengan apa orang cakap. Kita hilangkan rasa megah dalam diri kita. Betul-betul ikhlaskan tujuan hanya kerana Allah. Dan cuba sehabis baik, kalau mampu, maknanya kalau sesuai dan boleh dilakukan, untuk sembunyikan amalan tersebut atau kebaikan yang dilakukan tersebut. Okay, jadi itu tips yang kelima dan keenam yang disebutkan oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasimi dalam kitabnya Al-Khutuwat ila Sa'adah. Dan kita akan sambung dua lagi tips yang berbaki untuk meraih keikhlasan, dan yang mana kita boleh usahakan dari bermula hari ini. Dan boleh jadi bukan semua tips kita dapat buat secara serentak dan dalam keadaan kita berdoa, maknanya kita minta Allah jadikan kita ingat dalam keadaan sedar dan dapat membiasakan diri untuk memperbaiki hati kita. Alih-alih kebanyakan hal berkait dengan tips-tips ni berkait kembali kepada hati. Okay, dan kita akan lihat insya-Allah minggu depan pada hari yang sama, hari Khamis juga, kita akan siri yang terakhir, dan kita akan bacakan dua lagi tips yang terakhir untuk cara meraih keikhlasan atau tips meraih keikhlasan. Jadi kita sudahi sesi kita pada tengah hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.